Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada anda yang baru masuk ataupun yang dah masuk menanti saya, saya lambat sikit hari ini. Alright. So baru tiba di office hari ini. Pagi yang ceria hari Isnin. Hari ini dah berapa hari bulan dah pun? 11121. Wah, tarikh pun cantik. 11 Januari dah pun. So kita dah masuk tahun baru selama 11 hari. Okey. Selama 11 hari ni, apakah kejayaan? Apakah benda yang anda telah lakukan? Apakah sukses walaupun small thing, apa yang telah anda lakukan? Sama-sama kita muhasabah diri. So topik kita hari ni sangatlah Masya Allah. Kita pernah dengar mungkin, kita pernah tahu mungkin, tapi banyak orang terlepas pandang. Ramai orang macam tak ambil serius benda ni. Banyak orang bila dengar macam okeylah macam tu. So hari ni saya akan kupaskan lagi banyak tentang kelebihan bersedekah. Alright. So sebelum kita masuk kita punya mukadimah, belum mukadimah lagi ni. Belum ni pre-mukadimah kita panggil. Pre-mukadimah. So apa yang saya nak lakukan, saya nak bagi ke anda pagi-pagi ni pahala free. Allah, saya pula bagi pahala. Alhamdulillah. Okey, nak kongsi dengan anda macam mana anda semua kat luar sana boleh dapat pahala free. Nak tahu tak macam mana? Senang. Simple sangat. Apa nak kena buat? Anda perlu share Majlis Dakwah Negara ni. Anda perlu kongsikan Facebook ni. Anda perlu like. Anda perlu komen. Supaya orang lain pun boleh tengok juga daripada share anda ni. Orang lain dapat ilmu, orang lain amalkan ilmu tu, anda akan dapat pahala free saja. Dah tak? So nak cepat kita kongsi, kita like dan panggil kawan-kawan, tag kalau boleh tag kawan supaya dia pun boleh masuk, dia pun boleh dengar juga. Alright? Cepat sekarang. Dia kena take action fast. Alright. So, kita boleh mulakan . Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebelum saya kongsi apa maksud kelebihan sedekah, saya nak kongsi apa maksud ataupun apa makna sedekah. Okey. Jom kita huraikan hukum dia dulu. Hukum bersedekah. Sebenarnya, tuan-tuan puan-puan, mungkin ramai yang mungkin tak perasan ataupun terlepas pandang. Sebenarnya, sedekah ni adalah haram. Sedekah ni adalah haram. Sabar dulu. Tunggu. Jangan macam apa kata haram. Sabar dulu. Sedekah adalah haram jika kita bagi sesuatu barang yang boleh memudaratkan orang tersebut. Contoh kita bagi sedekah pisau contohnya. Okey, ambil pisau dan pilih bunuh orang tu. Dia sedekah pisau untuk bunuh orang tu. Itu adalah sedekah yang haram. Contoh dia bagi cungkil besi, ambil cungkil besi ni hampir rompak peti besi tu. Itu adalah sedekah yang haram. Dia sedekah tu, dia niat, okey, aku sedekahkan besi ni supaya kau boleh dapat duit daripada peti besi tu. Itu adalah sedekah yang haram. Okey. Sedekah juga boleh jadi makruh. Apa maksud makruh? Bila dia bagi sedekah yang benda yang tak sempoi. Apa maksud benda yang tak sempoi? Contohlah kita bagi sedekah kan. Kita nak sedekah barang-barang. Contohlah pakaian lah kita ambil. Senang cakap. Pakaian kalau kita sedekah, kita akan bagi pakaian yang elok sikit lah. Tapi dik ni tu dia itu. Siapa yang tak faham bahasa Penang, dik ni adalah dia ini. So bila dia sedekah satu benda yang baju yang dah lusuh teruknya, buka baju tu ada 18 lubang. Allah. Dia bagilah boxer yang koyak sini sana. Boxer. Kita faham. So apa yang dia bagi, dia lusuh betul-betul sampai orang yang dapat pun macam baik tak sedekah. Bukanlah dia tu nak komplain. Tapi dia punya, kita ni yang bagi tu, ya Allah, bagilah elok sikit. Yang tu nak boleh jadi sedekah yang makruh. Kita minat sedekah, tapi sebenarnya sedekah yang tak sempoi. Okey. Sedekah boleh jadi wajib. Sedekah boleh jadi wajib kalau kita bagi kepada orang yang memang sepatutnya. Contoh, isteri. Kita bagi mas kahwin. Itu adalah sedekah yang wajib. Ibu, ayah.
sedekah yang wajib. Kalau kita bagi kat dia orang afdal, kita ambil afdal adalah kita bagi kepada orang yang berhampiran dengan kita, saudara mara kita, adik-beradik kita. Itu adalah sedekah yang afdal. Okey. Sedekah boleh jadi sunat. Apa maksud sedekah sunat? Okey, sunat ni ada dua jenis. Satu dia panggil sebagai sedekah jariah, satu dia panggil sebagai sedekah sabil. Apa maksud sedekah sabil? Sedekah sabil ni kalau kita bagi orang contoh belanja makan. Belanja orang makan tu panggil sedekah sabil. Sedekah yang sekejap, yang habis, sabil. Satu lagi dia panggil sebagai sedekah jariah. Apa maksud sedekah jariah? Sedekah yang bila kita bagi, dia punya pahala dia akan dapat berpanjangan. Itu panggil sedekah jariah. Apa maksud contoh-contoh sedekah jariah? Kita bagi kursi roda dekat hospital contohnya. So selagi mana orang tu menggunakan kursi roda tu, selagi itulah kita akan dapat pahala yang berkekalan, yang berterusan. Lagi apa lagi? Kita bagi kapet dekat masjid contohnya. Selagi mana orang datang solat dekat sana, selagi itulah kita akan dapat pahala. Lagi apa lagi? Kita bagi kitab. Kitab Al-Quran ke, kitab hadis ke, kitab apa-apa jenis kitab yang berilmu, yang boleh bermanfaatkan pada orang. Kita bagi dekat madrasah ke, sekolah mana-mana ke, kita bagi. Orang baca, orang dapat ilmu. Bila orang tu dapat ilmu, orang amalkan ilmu tu, Allahu Akbar. Semua kita dapat. Ni sedekah ni kita panggil sebagai sedekah makam lain. Sebab apa saya sebut makam lain? Anda semua familiar tak pasal MLM business? Dia ada sistem apa? MLM ada sistem apa? Sistem kaki, dua kaki, lepas tu ada sistem matahari, ada sistem bulan, sistem bintang, sistem marikh. Ada ke semua tu? Macam tak ada. Tapi tak apalah, saja cakap dia pun. So whatever sistem MLM yang wujud, sebenarnya sedekah jariah, sedekah yang berpanjangan, dia memang pahala dia tu. Okay, semua orang buat sound macam tu. Buat. Tak dengar. Kita boleh faham cukup lah tu. Okay. Make sure untuk orang yang baru masuk, topik kita adalah kelebihan sedekah. So kalau anda buat sharing, like ataupun komen, bila anda buat benda-benda ni, orang lain dapat ilmu asbab daripada anda pun akan dapat pahala berpanjangan. Ataupun yang ni pun sebenarnya boleh kategori sebagai sedekah. Dia apa? Sedekah apa? Sedekah share. Dia sedekah like. Ni pun kategori sedekah. Sebab apa kategori sedekah? Bila kita buat benda ni, memang kita tak nampak macam, takkanlah ni pun sedekah. Ya, yang ni pun sedekah. Sebab apabila anda buat benda ni, orang lain dapat manfaat daripada anda, sedekah benda tu. Anda sedekah masa anda untuk like ataupun untuk share, maka orang tu akan dapat pahala. Okay, faham? So itu adalah hukum tentang sedekah. Boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi wajib, boleh jadi afdal dan juga boleh jadi sunat. Kebanyakan orang faham yang sunat tu, tapi ramai orang terlepas pandang yang beberapa yang lain yang macam haram, makruh, ni semua banyak orang terlepas pandang. Okay. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160. Apa yang Allah cakap? Setiap apa yang kita beri akan digandakan dengan 10 kali ganda. Setiap apa kita beri akan digandakan dengan 10 kali ganda. Itu adalah minimum lah. Surah Al-An'am ni adalah ayat yang mengatakan sangat minimum akan dapat 10 kali ganda. Contoh, whatever kita sedekah akan dapat 10 kali ganda. Daripada mana tak payah ambil tahu. Tak payah peduli. Dalam Al-Quran dah beritahu dalam surah Al-An'am ayat 160, bagi satu dapat 10. How? Dia tak explain how. Just beri, of course lah. How tu beri, ikhlas kerana Allah dan juga teruskan. Contoh, kita ni kebanyakan daripada kita bagi sesuatu pada orang, kita mengharapkan dia bagi balik. Yang silap tu. So kita tak boleh mengharapkan orang yang sama yang kita bagi tu untuk dapat balik apa yang kita beri.
So yang tu tak boleh. Itu adalah salah sama sekali. Okay, so hari ni bila anda lakukan sedekah, jangan harapkan pada orang tu. Satu kisah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia dekat rumah Fatimah. Siapakah Fatimah? Kita kena tahu sikit ni sejarah. Sejarah Islam adalah sangat perlu tahu. Bukannya, siapa Fatimah? Fatimah tu isteri Nabi ke? Fatimah isteri yang kedua Nabi ke? Oh, tu payah tu. Tu Aisyah, bukannya Fatimah. Aisyah isteri Nabi, Khadijah isteri Nabi. So, banyak orang confused. Fatimah siapa dia? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Fatimah? Adalah isteri kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. So, satu ketika Sayyidina Ali nak pergi, Fatimah minta kepada Ali, wahai Ali, aku inginkan makan buah delima. Pernah tak makan buah delima? Buah delima kalau makan, kalau niat sunnah, sebenarnya buah delima adalah zaman-zaman dahulu mereka suka makan buah delima. Sedap. And saya pernah dengar satu buah delima ni ada banyak biji kan. Ada satu biji itu dalam tu adalah biji hasanah dalam tu. So kalau akan makan buah delima tu, make sure kena makan semua biji-biji tu. Bukannya ambil sikit ke apa tak. Kena makan keseluruhan. Sebab ada satu biji yang dipanggil sebagai biji hasanah. Akan bagi penawar lah, another word, penawar. Okey, teruskan. So, bila Fatimah bagi tahu kat Sayyidina Ali nak makan buah delima, apa yang Sayyidina Ali beritahu, okey, aku pun pergi dah cari. So, dia pun pergi dalam pasar. Dia pergi pasar, dia beli satu biji delima. Cuma tu ketika tu mana ada kita kalau pergi, mungkin akan beli 10 biji ke 20 biji ke. Dulu zaman-zaman dulu mereka memang mungkin tak cukup duit ke, ataupun mungkin terhad, limited dia punya stok and so on. So, belilah sebiji. Bila sebiji, pulanglah ke rumah. So, waktu ketika pulang ke rumah, Sayyidina Ali ni jumpa satu orang pengemis dengan budak dia. Dengan anak dia lah, dengan budak anak dia. Anak pengemis tu. So, anak pengemis ni dah tengok Sayyidina Ali pegang delima. So, bila pegang delima, Sayyidina Ali pun macam tak sampai hati lah tengok budak tu kan. Macam meminta pada bapak dia. Okay, dia kata, nak buat delima tu, nak buat delima tu. Of course, dia tak cakap bahasa Melayu. Dia cakap bahasa Arab lah, definitely. Okay. So, bila dia minta buat delima, ayat tu macam mengemis, so tak mampu. So, bila Sayyidina Ali nampak benda ni, Sayyidina Ali buat apa? Fikir balik macam mana? Sayyidina Ali punya sedekah dalam badan dia sangat kuat. Dia punya cinta pada sedekah. Bukan saja dia, semua sahabat memang suka dan cinta pada sedekah. So apa Sayyidina Ali buat? Dia ambil buah delima, dia patah dua. Dia kopak dua dan juga dia bagi setengah pada budak ni. So budak ni pun immediately ambil makan. Ketika itu Sayyidina Ali masih di situ. Tengok budak ni makan, Masya Allah, dia kata, wih, ni betul-betul lapar ni. Betul-betul lapar. So apa dia buat? Dia pun lepas dah habis dah, budak tu nak lagi. Allahu Akbar. Dia pun macam, kalau aku dah setengah je lagi. Isteri aku minta. Kalau kita, apa kita buat? Kalau kita tak ada isteri lagi. Kalau apa buat? Tiba-tiba apa terus kan. So kalau kita beli buah delima ke atau buah apa sajalah. Kalau orang minta, tunggu kat rumah ni. So apa-apa silat-silat dia terus belah boleh tak tahu lah. Tapi knowing Sayyidina Ali, dia punya cinta pada sedekah tu sangat mendalam. Apa yang dia buat? Dia pun ambil setengah ni, yang masih tinggal kat dia ni, dia bagi setengah ni pada budak tersebut. So sekarang soalan, berapa biji delima yang Sayyidina Ali ada? Jawapannya adalah kosong. Minta maaf, ada some background sound sikit. Okay, so bila tak ada pun buah delima, dia pun macam Allah, nak pergi beli, mungkin dia tak ada duit dah waktu tu. So dia pun pulanglah ke rumah dengan harapan nak bagi tahulah pada Fatimah apa yang berlaku. So apa yang berlaku? Bila dia balik je rumah, Fatimah senyum. So dia pun macam, kenapa senyum? Apa berlaku? Ada buah delima dekat belakang. Buah delima dekat belakang. So Sayyidina Ali macam confused sikit. And dia pun pergi belakang, tengok ada 8 biji buah delima kat situ. So Sayyidina tengok macam, tak mungkin. Sayyidina Ali beritahu Fatimah, tak mungkin. So Fatimah macam, kenapa tak mungkin? Sepatutnya ada 10. Fatimah kata, ya. Memang ada orang datang tadi bagi 10 biji. Lepas tu orang yang bagi tu, aku bagi 1 biji dekat dia.
Sebab dia sedekah kat aku 10 biji. Aku bagi satu dekat dia, and aku dah makan sebiji dia pun. So tinggal berapa tuan-tuan perempuan? Ada 8 biji buah delima. So mendengar kata-kata ni, baru saya Ali macam, betul. Sahih. Apa yang surah Al-An'am ayat 160 mengatakan, bila kita bagi satu, kita akan dapat 10. Ini yang berlaku depan mata tau. Sayyidina Ali on the way balik, bagi sebiji delima pada peminta sedekah, and pulang je rumah, dia tak harapkan pada peminta sedekah tu. Dia hanya bagi, harapkan pada Allah semata-mata. Aku nak balik rumah, isteri aku nak kata apa, isteri aku nak marah ke maki ke apa, wallahualam, aku serahkan pada Allah. Balik saja, Fatimah senyum. Siapa yang bagi kesenyuman? Allah. Siapa yang hantar delima? Orang ni asbabnya, tapi hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So sahabat radhiyallahu anhu punya yakin dengan sedekah. Bila kita bagi, kita akan dapat 10. Itu salah satu kelebihan sedekah ni. So sebenarnya ada banyak lagi kelebihan sedekah. Banyak sangat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Ini quite famous lah, mungkin pernah dengar. Baqarah ayat 261, Allah SWT sebut kalau kita bagi satu, bukan dia sebut 10. Allah SWT sebut kita akan dapat 700 kali kata. Contoh kita bagi RM1. Kalau in term of RM, kita bagi satu akan dapat balik RM700 minimum. Allah SWT ada penambahan ayat. Aku akan bagi lebih kepada sesiapa yang aku kehendaki. So maksudnya dia punya kelebihan sedekah memang Masya Allah sangat-sangat. Itu RM100. Soalan, anda nak RM700 ke? Nak RM7,000 ke? Nak RM70,000 ke? Jawab sikit dekat ni Facebook tu. Saya masuk Facebook, saya tengok. Ada tak line macam kurang kat sini? Okay. Masuk Ustaz, berapa banyak yang anda nak ni? Okay, nak dapat berapa? Tulis. Nak dapat berapa? Nak dapat 700 ke? 7,000 ke? 70,000? Ataupun 7 juta? Oh, makam lain. Okay, senang simple calculation . Kalau nak dapat 700, anda kena bagi RM1. 7 juta. Oh boy, one. So kalau nak 7,000, kena bagi berapa? RM10. Simple calculation . Kalau nak 7,000, 70,000, anda kena bagi RM100. So lepas ni kalau nak 70,000, anda kena biasakan keluar duit yang besar lah. Tak boleh duit biru lagi. Sekarang kita pergi mana-mana, orang minta kat kita. Kita pun sedekah. Berapa kita sedekah? Duit biru. Okay, at least bagilah juga kan. Ada yang tak bagi. Tapi kalau bagi duit biru tu sepatutnya kita kena biasakan keluar duit merah. Duit purple. Duit lain lah. Duit purple is the best lah. Yang paling besar pun kan. So keluarkan duit purple supaya anda boleh dapat lagi banyak lagi. Tapi ingat, jangan mengharapkan pada siapa kita bagi. Contohlah kita nak tolong kawan lah. Kawan, kita tahu kawan tu dalam kesusahan, memang perlukan bantuan. So kita berbagi RM1. So hari ni hari kau, esok-esok hari aku pula. So nanti kau janganlah lupa aku lagi lepas ni. Jangan bila macam tu. Bila kita bagi, kita kena betul-betul serahkan pada Allah. Benda ni hakikat dan dapatkan cinta pada kelebihan ni, kita lakukan semata-mata kerana Allah. Sebab dalam Al-Quran dia tulis semua siap dah pun. Tak payah nak tengok mana-mana buku-buku ke apa ke. Bukannya. Kata-kata ni bukannya ustaz-ustaz yang tulis tau. Bukan sahabat juga yang tulis. Bukan Nabi pun tulis. Tapi siapa yang beritahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. So, kita boleh buka Facebook lain. Tak apa-apa klik kat sini. Tapi tak apa. So, maksudnya kena lakukan banyak sedekah. Setiap pagi, malaikat akan doa pada Allah. Apa yang malaikat doa? Ada dua jenis doa yang malaikat akan doa. Satu, malaikat akan doa pada Allah untuk bagi keberkatan pada satu orang yang bersedekah. Pagi-pagi itu yang kita panggil sebagai sedekah subuh. Pernah dengar tak sedekah subuh? Sedekah subuh ni lah.
Pagi-pagi kita keluarkan. Dia tak kata pun, okay, pagi-pagi kena keluarkan RM100. No. Any amount. RM1 boleh. RM5 boleh. RM10 boleh. Lebih boleh. Tak kisah. Asalkan kita punya konsep dia memberi. Bila ada konsep memberi dalam hati kita, mana-mana kita pergi pun kita akan ringan tangan untuk memberi. Ringan tangan. Sometimes kita lalu je kita tengok orang yang berkemampuan, orang yang tidak berkemampuan, kita akan rasa macam nak bagi. Semalam saya kat Penang. Bila saya lalu dekat Chulia Street. Ni tengah dalam kereta. Dalam kereta tiba-tiba ada orang yang tengah dalam atas kursi roda. So saya dengan Faizal semalam, immediately kata stop tepi and buat apa patut. Okay. Maksud dia, bila kita ada cinta pada sedekah, mana-mana kita pergi pun, walaupun dalam kereta ke, dekat jalan raya ke, tempat awam ke, tempat office ke, rumah sekalipun, kita akan ada sifat memberi itu dah sebati. Kita pergi restoran, kita duduk, orang datang je terus kita keluarkan tanpa tanya kenapa tak kerja, untuk apa buat macam ni, itu, ini. Bolehlah tanya lepas tu. Tapi sebenarnya kita kena just sedekah. Sekarang ni ramai orang yang bila kita kat Zefilat kan, ada orang jual mango asam ke kan? Tahu tak? Kan dekat Zefilat kan ada jual mango kan? Okey. Kalau tak nak beli mango tu pun tak apa. Tapi kalau boleh, bagi something. Sebab kalau kita ringan tangan, insya-Allah Allah SWT akan permudahkan. Bagilah RM1 ke RM2. Dia duduk diri dalam panas kot. Hari-hari waktu dia. Setiap bila waktu lampu stop merah barulah dia boleh menjual. Betul tak? Kalau hijau macam nak menjual. So merah belum menjual. So dia akan tunggu dalam panas terik. Merah lepas tu dia pergilah ke tingkap untuk menjual dia mango tu. Kadang tengok kesian betul. Kalau tak beli tak apa. Mungkin nak beli tu RM10 mungkin. Anda pun tak suka makan mango ke, tak suka masak ke, tak apalah, whatever reason. Tapi ada bagilah something kat dia. Amalkan benda tu, amalkan. Jadi macam habit. Jadi habit. Okey, lagi satu habit saya nak beritahu. Kan kita dekat restoran. Bila kita nak beredar daripada kedai mamak lah contohnya. Dia nak pergi fine dining, kita nak belanja semua pula kan. Kalau kita berkemampuan, why not? Kalau kita berkemampuan nak belanja yang besar, why not? Tapi saya beri contoh kedai mamak. Bila kita makan kat kedai mamak, kita nak bayar. Okey, lakukan sesuatu. Bila kita bayar lepas ni, kita tengok ada meja banyak. Ada yang 5 orang makan, 6 orang makan, 2 orang makan, seorang makan. Buatlah. Boleh, kita boleh start something. Kita boleh start dengan kita belanja orang yang seorang makan dulu. Pergi kat mamak, bayar untuk meja tu. Jangan beritahu saya bayar tau. Bayar je. Okey, anda pun bayar, lepas tu buat tak tahu, keluar. Jangan tiba-tiba dah bayar. Ni, aku dah bayar kat hang. Settle aku dah bayar kat hang. Tiba-tiba kan. Tak payah, buat relax, buat tak tahu, melongsok bang. Melongsok tu keluarlah, melongsok. Okey, tak apa. So, bila anda keluar saja, anda yakin pada Allah SWT, believe me, percayalah, Allah SWT akan bagi keberkatan. Allah SWT akan bagi rezeki pada anda daripada tempat yang anda tak sangka. Contohlah, anda dalam bidang sale lah. Saya bagi bidang sale sebab saya dalam bidang sale. Saya daripada Genius Group, daripada bidang sale. So, tiba-tiba buat marketing. Boleh Wan? Tersebut. Okay. So, bila anda buat benda tu, anda keluar saja daripada restoran, anda tak perlu fikir apa. Kalau bidang sale, dia akan call. Tiba-tiba customer call. Customer lama, anda tak pernah fikir. Customer call. Cik Safwan. Contohlah nama anda Safwan ya. Cik Safwan, saya sebenarnya last week ada kematian family lah. Ayah baru meninggal. So ayah tinggalkan wasiat pada saya taklah banyak. Ada dalam RM3 juta lah. Apa saya nak buat? Boleh tolong cadang tak? Deng. So anda pun bagilah plan yang sesuai dengan commission daripada benda tu saja. Jawapan dia, anda kira balik, tiba-tiba keluarkan kalkulator. Ni berapa? Bahagi yang 700. Ya Allah, betul lah. Contohlah anda bagi makan tu semua, let's say RM10. Kedai mamak, taklah banyak mana pun, RM10. RM10, RM3, anda punya commission dekat sini, daripada 3 juta ni, bla 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 bla, RM70,000. 3 juta, lebih. Tak apalah kita ambil contoh. Tak ambil 3 juta lah, kita ambil RM300,000 lah.
banyak sangat pula 3 juta kan, mungkin anda tak boleh brain 3 juta. Kita ambil 300,000. So 300,000 komisen lebih kurang RM7,000. So dia kata dia bagi RM10, dia dapat RM7,000. Masya Allah. Ini adalah susunan yang Allah dah letak dah. Surah Baqarah ayat 261. Kalau tak percaya lepas ni buka tafsir Surah Baqarah 261. Oh betul lah. Betul lah Datuk saya cakap. Itu minimum tu. Allah boleh bagi lebih. Tak semestinya 700 kali ganda. It could be 1,000, 10,000, 100,000. Boleh. Allah Maha Kaya. Nak bagi kat siapa? Siapa-siapa akan dapat. Itu adalah kelebihan sedekah yang barakah. Apa maksud barakah? Kita ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai keberkatan. Sebab ramai orang yang tak faham apa maksud keberkatan. So dia boleh pergi macam-macam negara, tapi dia tak mampu ataupun tak ada masa untuk ke umrah, untuk ke Baitullah, untuk ke Mekah. Dia tak dapat benda ni. Dia tak boleh pergi haji pun. Dia tak dapat keberkatan. Apa maksud keberkatan kat sini? Na'udzubillah menjadi bukan dia yang tak mampu. Duit ada, masa ada. Tapi sebenarnya Mekah tu, Kaabah tak nak tengok muka dia. Na'udzubillah menjadi. Kaabah tak nak tengok muka dia. Itu maksud keberkatan lah. So bila dia tak dapat keberkatan, maka benda-benda ni semua akan hangus. Akan habis. So nilai dia tu, macam tak ada nilai lah senang cakap. Sama juga macam orang nak ke masjid. Sekarang masjid dah buka dah pun. Dulu bila masjid tutup, semua beritahu masjid tutup lah. Macam mana boleh tutup lah itu ini. Okey, Selangor mungkin masih belum buka lah. Tapi kebanyakannya di Selangor pun dah buka. Negeri-negeri lain semua dah buka dah pun. Tak ada apa-apa masalah. So jangan jadikan alasan yang tak boleh ke masjid. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, bukannya kita tak boleh pergi masjid. Kita ada bahasa, kita ada kenderaan yang elok. Kita dah timing, semua perfect. Tapi masjid tak mau tengok muka kita. Allahu Akbar. Itu maksud keberkatan. Bila keberkatan tak ada, masjid tak mau tengok muka kita. Na'udzubillah min dzalik. So sangat penting kita kena ada keberkatan dan setiap kita lakukan. So satu lagi saya boleh sarankan, kita kena buat tabung dekat rumah untuk buat sedekah subuh. Lepas sembahyang subuh ataupun sebelum subuh pun tak apa, pagi-pagi. Tak semestinya selepas subuh tu immediately. It could be sebelum keluar office ke, sebelum pergi pejabat ke, sebelum breakfast ke, sebelum apa-apa lah, pukul 7, pukul 8 pun boleh. Walaupun namanya sedekah subuh, pukul 7 pun boleh sedekah. Bukan jangan matahari dah naik, alamak tak boleh sedekah dah. Itu solat subuh. Ini sedekah subuh, lain. Jangan samakan. So bila kita bagi pada orang, kita bagi pagi-pagi, maka keberkatan tu penting. So kita buat, kalau tak kita buat satu tabung kat rumah. Okay, mak, ayah, adik-adik, abang, kakak semua letak. Setiap pagi sedekah. Ini yang mahu tak kisahlah. Sedekah. So mak bapak kena tunjuk benda ni kepada anak-anak. Baru anak-anak akan amal. So bila dah penuh, apa nak buat? Mak ambil, pergilah jeka beli kain. Betul ke? Tak. Jangan amalkan benda tu. Sabar dulu. Maksudnya dah dapat dah pun, dah sedekah penuh dah pun, sedekah subuh tu, niat untuk sedekah. Bukan untuk beli kain. So bila dah penuh, apa yang lakukan? Pergilah dekat masjid ke, tahfiz ke, madrasah, mana-mana lah. Rumah anak yatim ke, rumah orang tua-tua ke, mana-mana yang boleh sedekah. Ataupun boleh je bagi pada family member yang dekat yang perlukan wang. Sekarang ni COVID datang and macam-macam orang yang efek terhadap COVID ni. So, boleh jumpa orang macam ni untuk sedekah pada dia, untuk memberi. Saya cakap tadi kan, sedekah yang paling afdal adalah sedekah kepada ahli keluarga dekat-dekat yang memang memerlukan. Okay? So, kita buat benda ni. Itu dipanggil sebagai sedekah subuh. InsyaAllah. Okay, ada masa lagi ke ni? Oh, 8.20 lah. Okay. Sebelum saya akhiri, orang nak akhir lah. Setengah jam kan? Kan lebih lah. So sebelum saya akhiri, saya nak kongsi satu kisah. Sebenarnya ada banyak lagi ni. Kena buat siri kedua ni, kelebihan sedekah ni. Nantikan siri yang kedua. Tapi tak apa. Sebelum habis ni,
Saya nak kongsi satu satu story. Story ni tentang seorang sahabat yang sebelum meninggal, Allah SWT buka hijab bagi sahabat ni. Dia nampak semua kelebihan-kelebihan sedekah. Okay. Apa yang dia sebut sebelum dia meninggal? Sebelum dia meninggal dia sebut ni, ada tiga phase tu. Ini kan betul-betul. First dia kata, alangkah baik kalau baru. Dia tak cakap bahasa Melayu. Dia cakap bahasa Arab. Saya tafsirkan. Alangkah baik kalau baru. Kemudian dia cakap apa? Alangkah baik kalau satu. Alangkah baik kalau selalu. Oh, macam pantun 3 kerat. Dekat baik. Alangkah baik kalau baru. Alangkah baik kalau satu. Alangkah baik kalau selalu. Okey. Sahabat dengar benda ni, sahabat pergi jumpa Rasulullah untuk tafsirkan apa yang sahabat ni sebut. Alangkah baik kalau baru, kalau satu, kalau selalu. Dan Rasulullah pun tafsir apa yang berlaku. Sebenarnya sahabat ni sebelum meninggal, Allah SWT tunjukkan kelebihan sedekah. Satu ketika dia dekat rumah, ada orang pengemis datang rumah untuk minta kat dia pakaian. Orang pengemis, waktu tu ramai orang pengemis. So datang jumpa sahabat ni untuk meminta pada sahabat ni. So sahabat ni pun niat sedekah, dia pun bagilah baju yang telah gunakan, bukanlah koyak 18. Yang tadi saya sebut koyak 18 bukan sahabat ni itu orang lain. So dia pun ambil lah pakaian bagi pada orang ni. Sebelum meninggal Allah SWT bagi dia nampak, ya Allah, banyaknya. Apa dia sebut? Type apa dia sebut? Dia sebut apa? Alangkah baik kalau baru. Maksud dia, kalau aku bagi pakaian yang aku guna pun mestinya banyak pahala. Kalau bagi baju baru, cannot brain punya banyak sangat pahala yang menanti pada dia. Okay? Yang kedua dia cakap apa? Alangkah baik kalau satu. Apa maksud alangkah baik kalau satu? Satu ketika dia tengah makan. Dulu, orang zaman-zaman dulu, apa yang dia makan? Dia makan spaghetti, dia makan roti canai garing, banjir. Itu ke? Bukan. Zaman-zaman dulu tak ada spaghetti. Zaman-zaman dulu tak ada roti canai. Banjir. Kuah tak tepi. Telur tu. Allah, sempoi. Kata apa? So, waktu tu dia makan roti. Bila makan roti, ada orang datang minta. So, dia pun patah setengah. Bagi setengah pada orang tu. Setengah dia ambil. Sebelum meninggal, dia tengok macam tu. Dia kata, ya Allah, banyak yang pahala. Alangkah baik kalau satu. Kalau setengah pun dia macam dah amazed. Kalau satu macam mana? Okay, teruskan. Last sekali dia kata apa? Alangkah baik kalau selalu. Satu ketika dia nak pergi masjid. Ada orang buta sedang menghalalkan masjid. So dia pun pimpin dengan orang buta ni. Asbab daripada amalan dia buat ni, Allah tunjuk dia punya pahala, punya dahsyat. Sampai dia kata apa? Alangkah baik kalau selalu aku jumpa orang buta tengah jalan. Untuk pimpin tangan orang buta ni. Untuk bawa dia ke jalan Allah, ke rumah Allah. Pahala dari situ pun macam, Masya Allah, undescribable. Undescribable. Sebab apa? Terlalu banyak. So, tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, brothers and sisters, ambil kesempatan untuk bersedekah hari ini. Doesn't mean kita kena bagi sedekah banyak, kita sedekah sikit, sedekah atas kemampuan kita. But believe me, jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah sehinggalah anda jadi kaya. Repeat. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Sedekahlah untuk anda jadi kaya. Sampai anda jadi kaya, sedekahlah. Wallahu a'lam bishawab. So apa yang kita dengar, kita cuba amalkan. Kita sampaikan pada orang melalui share ke ataupun kongsi apa-apa ilmu-ilmu tips ni. Supaya orang lain pun dapat boleh amal, dapat pahala free-free. Okay? Yang itu kita panggil sebagai, kita nak jadi soleh wa musleh. Ataupun untuk wanita, solehah wa musleh. Apa maksud musleh? Soleh tu kita, diri sendiri. Kita beramal, kita buat ibadat, kita buat itu. Itu sebagai kita punya amalan lah. Itu panggil soleh ataupun solehah. Kalau kita sampaikan
Itu dipanggil sebagai muslih. So amal dan sampaikan sama-sama insya-Allah. Wallahu a'lam. So saya sudahi tazkirah pagi kita ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.